Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim. Alhamdulillah. Berjumpa kita lagi pada malam ini. InsyaAllah pada malam ini saya akan membincangkan tentang Muslim Professional berdasarkan pada buku saya, Muslim Professional. InsyaAllah sesiapa nak beli buku ni pun boleh hubungi saya di 0193564632, insyaAllah. Jadi alhamdulillah, dalam buku ini saya telah menukilkan beberapa tips ataupun beberapa motivasi supaya kita boleh bekerja dengan penuh profesional. Bekerja dengan profesional. Kita sebagai manusia, memang fitrah kita pun kena bekerja, yakni untuk kita menyara kehidupan kita. Dan bekerja adalah disuruh oleh Allah SWT. Allah SWT menyebut di dalam Al-Quran, wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluh. Wa qul i'malu, dan katakanlah, bekerjalah, beramallah. Fasayarallah, maka Allah akan melihat kerja kita itu. So, bekerja, don't worry, bekerja, kerana ini adalah surahan Allah SWT. InsyaAllah dengan bekerja, berjaya dunia dan akhirat, insyaAllah. Jadi mungkin kita bincang dulu apakah yang dimaksudkan dengan Muslim Professional. Muslim maknanya kita adalah seorang Islam. Kita mengucap dua kalimah syahadah, iaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dengan mengucap itu, dengan betul-betul mengaku Allah Subhanahu Wa Taala adalah Tuhan kita dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, Nabiullah. InsyaAllah kita menjadi Islam. Alhamdulillah, satu kelebihan dengan menjadi Islam, kita akan insyaAllah berjaya dunia dan akhirat. Berjaya dunia dan akhirat. Terutama di akhirat. Di akhirat nanti insyaAllah akan masuk syurga. Walaupun kalau ada dosa masuk neraka, tu na'udzubillah dululah. Na'udzubillah, seelok-eloknya terus kita minta masuk ke syurga. InsyaAllah dengan Islam, dengan adanya iman, insyaAllah masuk syurga dengan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi banyak-banyak bersyukur kita sebagai seorang Muslim. Kemudian dalam bab bekerja ni, kita kena bekerja dengan profesional. Sebab Islam memang menganjurkan untuk kita bekerja dengan profesional. Apakah makna profesional? Sekarang kita tengok pula makna profesional. Apakah definisi profesional? Dalam buku saya ni, pada bab yang pertama lagi, saya telah mendefinisikan perkataan profesional. Kalau ada soalan, boleh tanya. InsyaAllah kita sama-sama bincang. Boleh tulis sini dan sama-sama kita bincang. InsyaAllah. Profesional. Kita hendaklah menjadi seorang yang profesional. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan profesional? Profesional. Profesional ialah kita bekerja sebagaimana yang dikehendaki. Itu yang dimaksudkan dengan profesional. Kalau kita seorang engineer, dan kita sepatutnya menjadi engineer yang profesional. Muslim engineers professional. So, iaitu mengikut prosedur. Sekarang orang panggil prosedur yang telah ditetapkan dengan menjadi seorang jurutera itu. So, kita bekerja dengan
profesional, dengan penuh profesional. Dalam Kamus Dewan, dalam buku saya ini saya menakrifkan mengikut pendapat Kamus Dewan, kata profesional sebagai sifat-sifat kemampuan, kemahiran, cara pelaksanaan sesuatu sebagaimana yang sewajarnya. Yakni bekerja dengan sewajarnya, terdapat pada atau dilakukan oleh seorang profesional. So profesional ni maknanya kemampuan. Satunya kena mampulah. Kalau dia seorang engineer, dia sepatutnya ada lulusan engineering. Dan satunya menggunakan kemahiran tersebut dengan cara pelaksanaan itu sebagaimana yang sewajarnya. Kalau engineer, bekerjalah sebagai seorang engineer, bukan sebagai seorang doktor pula. So, mengikut bidang masing-masing, kena betul-betul mematuhi kehendak bidang masing-masing dengan sewajarnya. Tidak kira apa jawatan kita dalam sesuatu syarikat itu, kita mestilah bekerja dengan penuh profesional. Tak kira kita ni apa, tapi kena bekerja dengan profesional. Tukang sapu pun kena profesional. Dia bekerja mengikut standard prosedur tukang sapu lah. So kalau tukang sapu profesional, doktor profesional, engineer profesional, suri rumah pun profesional, kena bekerja mengikut yang sewajarnya. Jangan tidak mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan prosedur kita sebagai seorang Muslim ialah sebagaimana hadis dan Quran. Sebagaimana Quran dan hadis. Mengikut syariat Islam. Kalau kita follow semua guideline itu, maka kita adalah profesional. Tak kisah apa kerja kita. Imam, Bilal, semua pun kena profesional. Kerana membuat kerja itu dengan penuh profesional. Itu sebab saya menulis sebuah buku yang bertajuk Muslim Profesional untuk sama-sama kita beramal, insya-Allah. Nak beli boleh, WhatsApp saya 019-356-4632, insya-Allah, RM30. Insya-Allah saya postkan. Seterusnya profesional ini ialah pengurus mesti profesional. Tak kisah apa jawatan kita, semuanya kena profesional. Kena bertindak sewajarnya. Kalau kita keluar bertindak dengan tidak wajar, maka bukan profesional. Simple aja. Just follow the procedure dan we become professional. Islam adalah syumul. Kita sebagai Islam, kita tahu bahawa Islam ni syumul. Islam bukan setakat solat, sembahyang, haji, puasa saja. Tapi Islam syumul, seluruh kehidupan ini adalah Islam. Bekerja, terutama kerja pun mestilah mengikut Islam. Yakni mencakupi pada seluruh aspek kehidupan. Bukan hanya persembahyang, puasa dan haji sahaja. So dalam bekerja pun kena ikut Islam. InsyaAllah. Memang dalam Islam memang merangkumi semua punya. Jika masa yang dihabiskan untuk bekerja itu digunakan di luar landasan Islam, maka kita telah merugikan banyak masa dalam hidup kita. Kita rugi, kita sebagai contoh, sebagai peniaga, tapi tidak berniaga secara Islam. Satunya kita sudah tidak profesional, dan satu laginya kita telah rugi. Kalau kita betul-betul ikut Islam, dan dunia pun dapat, akhirat pun dapat. Kalau tidak ikut Islam, mungkin dapat dunia sahaja. Na'udzubillah. Kita nak dapat dunia dan akhirat. Allah yang Maha Pemurah dan Penyayang telah melimpahkan pada kita bahawa dengan bekerja untuk kehidupan di dunia ini juga boleh dikira sebagai ibadah. Jadi semua yang kita buat dalam dunia ini adalah dikira sebagai ibadah juga. Dia panggil ibadah umum. Ibadah ada dua, satu ibadah umum, satu ibadah khusus. Jadi bekerja ni masuk dalam ibadah umum. Yakni walaupun kita tak perlu ada wuduk, tak perlu
tutup aurat, apa ni memang kena tutup aurat, tapi tak perlu berwuduk dan membuat ritual yang tertentu, tapi kita bekerja mengikut profession kita. Kalau bekerja dengan betul, itu adalah dianggap sebagai beribadat. Pertama, orang mencari rezeki perlu memusatkan kerja yang dilakukan semata-mata kerana Allah. Satunya untuk menjadi profesional ni, first thing niat kita ialah kerana Allah. Buat apa-apa pun kerana Allah. Tidak buat pun kerana Allah. So buatlah kerana Allah. Sesuatu itu adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Maha mengetahui luar dan dalam, insya-Allah. Tak semestinya kita nak pergi kerja tu berniat, sahaja aku pergi kerja hari ini kerana Allah Taala. Tak sebut macam tu pun tak apa, asalkan ada dalam hati kita, sentiasa dalam hati kita, kita ni buat kerana lillahi ta'ala. Itulah, barulah kerja kita itu dianggap sebagai ibadah dan profesional. Kedua, orang mencari rezeki perlu bersikap jujur. Ya, so dalam kita bekerja ni memang kena jujur. Kalau tak jujur, hancur kerja. Tak profesional lah. Out lah. Yakni kerana sikap tersebut akan dimudahkan oleh Allah baginya untuk mendapat rezeki. InsyaAllah kalau kita jujur, yakin, insyaAllah Allah akan permudahkan rezeki kita, insyaAllah. Kerja dengan memenuhi syarat-syaratnya yang tertentu dan jujur lillahi ta'ala. Walaupun kita dapat gaji, tak semestinya kerja dengan jujur ni tak dapat gaji. Dapat gaji pun dapat, itu habuan dunia. Dan pahala dapat di akhirat. Itu Islam berjaya dunia dan akhirat. Dapat dunia dan dapat akhirat. InsyaAllah. InsyaAllah berjaya dunia dan akhirat. Ya, itu Islam. Dalam mencari rezeki, manusia tidak boleh melampaui batas. Satu laginya, kalau sudah melampaui batas, maka itu dah terkeluar daripada syarat-syarat yang tertentu. Terlampau nak untung, sehingga tipu orang, sehingga rasuah, sehingga apa lagi. Yang terlampau, sudah melampaui batas. Itu tak profesional lah. Dah terkeluarlah kita sebagai apa yang dimaksudkan menjadi seorang yang profesional. Ni ada satu macam peringatan untuk kita dalam satu buku yang ditulis oleh Amin Muhammad Jamaluddin dalam bukunya Pembuktian bahawa semua tanda-tanda kecil kiamat sudah terjadi. Ada dinukilkan hadis riwayat Bukhari yang bermaksud, telah datang seorang lelaki Arab Badawi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berkata, bagaimanakah kiamat akan terjadi? Ada seorang tu pergi tanya kepada Nabi, bagaimana kiamat ini akan terjadi? Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, apabila amanah telah disia-siakan. Apabila amanah telah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Yakni manusia sudah bekerja dengan tidak profesional, tidak lagi amanah, maka tunggulah kiamat akan berlaku. So, na'udzubillah. Dia bertanya lagi, Arab Badawi itu tanya lagi Nabi, bagaimana pensia-siaan amanah itu? Dia kata, apakah yang dimaksudkan dengan mensia-siakan amanah itu? Beliau, yakni Nabi SAW menjawab, apabila suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya. So, urusan itu diserah orang yang bukan profesional. Tak mengikut piayawan yang tertentu. Menserah yang pekerjaan itu kepada bukan yang ahlinya, itulah menyia-nyiakan amanah. Oleh itu, amat penting orang Islam untuk menjadi profesional dalam bidang masing-masing. So, kalau bidang kita, tumpu pada bidang kita. Jangan sibuk-sibuk masuk bidang orang lain. Sebab bila masuk bidang orang lain, sudah tentu tidak lagi profesional. Itulah sebab kita mestilah profesional. Saya sedang berbincang tentang buku Muslim Profesional. Siapa nak beli pun boleh hubungi saya di 019 356 4632.
Alhamdulillah. Ada soalan setakat ni? InsyaAllah kalau ada soalan, tulis saja. Kita terus bincang kepada soalan. InsyaAllah. Jadi Alhamdulillah. Kita hidup. Manusia, kita sebagai manusia hidup di muka bumi ini. Jadi at least kena faham juga konsep hidup. Kenapa kita hidup? Min aina ila aina. Dari mana hendak ke mana. Maksud hidup bagi seorang Islam ialah untuk mengabdi diri kepada Allah. Tidak kepada manusia, tidak kepada material atau sesuatu selain Allah. Ini konsep hidup kita. Hidup kita ialah untuk mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena faham konsep hidup. Konsep hidup kita bukan setakat nak cari duit aja, bukan setakat nak dunia saja. Yang pentingnya kita beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan bekerja adalah masuk dalam ibadat. Macam kita duk sebut tadilah. Guna hidup ialah untuk menggunakan akal yang dituntut oleh wahyu dalam memuaskan keperluan jasmani dan rohani. So kita sebagai manusia ada rohani kita dan ada jasmani kita. So bekerja dengan secara profesional ini memuaskan rohani dan jasmani kita. Yang pentingnya kalau rohani ini dari segi kepercayaan kita, iman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan jasmani ini dealing kita dengan manusia. Hablum minallah wa hablum minan nas. Hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala dan juga hubungan kita dengan manusia. So itu adalah konsep hidup kita di dunia ini. Erti hidup ialah menerima kenyataan dunia. Kena berpijak di bumi yang nyata. Itu hidup, bukan dalam angan-angan. Hidup adalah kenyataan. Menikmati apa yang dapat diberikannya. So just enjoy this life, but enjoy itu of course follow the syariat Islam lah. Namun tidak boleh berlebih-lebihan kerana demikian itu akan merosakkan kehidupan itu sendiri. So macam kita mention tadilah, apa-apa hal jangan melampaui batas. Tujuan hidup kita apa? Tujuan kita hidup ni apa? Tujuan hidup ini ialah sebenarnya untuk akhirat. Sebab kita dunia sekejap saja. Pentingnya di akhirat itu yang kekal abadi. So be careful in this world. Work properly. Work as a professional, real professional. InsyaAllah selamat. Barulah di akhirat nanti memang dah tak payah kerja dah. Di akhirat adalah tempat pembalasan. Buat baik dapat syurga, buat jahat dapat neraka. Na'udzubillah. So just gunakan hidup di dunia ini, sementara hidup ini bekerja dengan penuh profesional, dengan penuh mengikut syariat Islam. Bekerja dengan penuh tanggungjawab. Nanti pun kita boleh bincang bab tanggungjawab. Ada dalam bab tanggungjawab nanti. Salah satu perkara yang perlu dipenuhi oleh manusia di atas muka bumi ini ialah meneruskan kehidupan mereka, ialah mendapatkan rezeki. So hidup ni memang kena bekerja mencari rezeki. Rezeki itu ialah sesuatu yang dapat diambil manfaatnya oleh setiap makhluk yang hidup, seperti makanan, minuman dan lain-lain. So rezeki ni bukan setakat duit wang saja, tapi hidup yang bahagia, tenang fikiran, sihat tubuh badan, itu pun dikira rezeki. Allah menjadikan dunia ini terdiri daripada langit, bumi, bukit, gunung, sungai, paya, laut dan semuanya di dalamnya adalah sebagai punca rezeki kepada hambanya. So boleh. Boleh. Allah SWT dah ciptakan keseluruhan makhluk yang lain ini adalah untuk kepada manusia, supaya manusia menggunakannya dalam mencari rezeki. Kalau jadi nelayan, gunakan laut sebagai sumber pendapatan. Jadi cari gali minyak, itu lagi engineer petroleum. So bekerja mencari gali, semuanya yang telah diberikan oleh SWT. Manusia ini perlu berusaha untuk mendapatkan rezeki itu dengan kebijaksanaan melalui akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang tu kena belajar. Bila belajar, kalau you bidang jurutera, belajar bidang jurutera dan bekerja sebagai jurutera. So
Allah SWT beri akal untuk kita belajar. Allah menjelaskan bahawa di atas muka bumi ini terdapatnya rezeki darinya untuk hambanya. Memang Allah telah jamin rezeki. Sepatutnya tak payah risau tentang rezekinya. InsyaAllah ada. Allah SWT dah jamin. So, kita sebagai manusia, just do it. Just do it. InsyaAllah ada rezeki. Ada orang yang mudah mendapatkannya dan ada yang susah untuk mendapatkannya. Dia pun dah ketentuan Allah SWT. Redha je. Tapi memang ada rezeki. Tak ada rezeki, matilah. Habis rezeki dia, meninggal. Itulah yang dimaksudkan dengan rezeki. Selagi hidup, selagi ada rezeki. InsyaAllah. Don't worry. Sesungguhnya mereka yang mudah untuk rezeki adalah kerana manusia yang menghambakan dirinya pada Allah dalam segenap kehidupan dengan seikhlas-ikhlas pengabdian. Kalau kita ikhlas lillah ta'ala, insyaAllah redha dengan apa yang kita dapat. No problem. InsyaAllah. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat yang diserahkan dengan urusan rezeki. Satu hadis ni Allah berfirman kepada malaikat yang mengurus rezeki ini, yang mengurus rezeki Bani Adam ini. Allah SWT beritahu kepada malaikat, hamba manapun yang kamu dapati yang cita-citanya hanya satu, iaitu semata-mata untuk akhirat, jaminlah rezekinya di langit dan di bumi. Ini penting. Kalau kita yakin untuk akhirat, insyaAllah rezeki di bumi senang, akan dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan takut tentang rezeki di dunia ini. Yang pentingnya rezeki di akhirat tu. Kalau kita betul-betul dapatkan akhirat, insyaAllah kerja di dunia akan jadi senang. Penting. Boleh faham konsep kehidupan ini, konsep rezeki ini. Dan hamba yang dapat mencari rezekinya dengan jujur kerana berhati-hati mencari keadilan, berilah rezeki yang baik dan mudahkan baginya. Ini Allah SWT perintah kepada malaikat yang jaga rezeki, tengok siapa yang jujur, berhati-hati, adil dalam mencari rezeki, mudahkanlah. Malaikat akan tolong, permudahkan dia dalam mencari rezeki, insya-Allah. Dan jika ia melampaui batas kepada selain itu, kalau tengok manusia itu tiba-tiba telah melampaui batas, biarkanlah dia sendiri mengusahakan apa yang dikehendakinya. So, cari sendiri kalau dah melampaui batas. Alhamdulillah, saya sedang bincang tentang buku saya, Muslim Professional. Muslim Professional. Kalau nak beli, boleh. WhatsApp saya 0193564632. Saya postkan. InsyaAllah, kita teruskan lagi. Sekarang kita lihat sikit tentang konsep harta dalam Islam. Harta dalam Islam. Kalau ada soalan, boleh tulis. InsyaAllah, saya cuba jawab. Ataupun kita terus bincang. InsyaAllah, dalam buku saya ni, saya dah masukkan 10 bab. 10 bab dan setiap bab ada 10 poin. So, 10 poin ada 10 motivasi. So, ada 1000 benda yang saya bincang dalam buku saya ni, insyaAllah. So, konsep harta. Harta dari segi bahasanya bermakna, apakah makna harta ni? Ialah barang atau benda yang dimiliki oleh seseorang. Itu harta. Benda yang dimiliki oleh seseorang. Itu definisi harta. Pada hakikatnya, harta yang tidak dapat kita manfaatkan bukanlah rezeki kita. Sebenarnya benda yang kita ada tapi tak boleh manfaat daripadanya, itu bukan rezeki kita. Dan harta yang kita simpan bukanlah rezeki kita. Harta yang kita simpan ni kalau tak guna dia, mati dapat pada ahli waris. So, harta ni sebenarnya apa yang kita boleh guna. Kalau ada kereta cantik-cantik tak guna, simpan dalam garas saja tak guna, itu sebenarnya bukan harta kita. Mati orang jual, ambil duit. So, harta itu ada yang halal dan ada yang haram. Ini pun satu hal lagi, harta ada yang halal dan ada yang haram. Setiap yang halal tidak memerlukan yang haram, dan apa sahaja yang membawa kepada haram adalah haram. So, penting sumber harta itu. Kalau ada pada sumber yang haram, maka haramlah ia. Dan kalau sumbernya halal, insyaAllah barulah selamat. Nabi SAW
bersabda, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim dan Tirmizi yang bermaksud, yang halal sudah jelas. Semua yang halal ini telah jelas sebenarnya. Tak perlu pening-pening kepala. Semua dah jelas. Semua telah dinukilkan di dalam hadis dan Al-Quran. Semuanya sudah jelas. Dan juga yang haram pun sudah jelas sebenarnya. Di antara keduanya itu ada yang kurang jelas. Cuma ada juga yang kurang jelas. Yang kurang jelas. Banyak orang tidak tahu apakah dia itu masuk yang halal atau yang haram. Kerana yang subhah. Kita tak tahu ni halal ataupun haram. Maka barang siapa yang menjauhinya kerana hendak membersihkan agama dan kehormatannya, maka dia selamat. So, siapa nak selamat, yang syubhah pun dia tak guna. Itu selamat. Sebab halal pun jelas, haram pun jelas. Jadi, ada juga yang tidak jelas, yang syubhah, tengah-tengah. So, kalau nak selamat, jangan yang syubhah pun jangan ambil. Senang Alhamdulillah. Sebenarnya harta adalah untuk dibelanjakan. Harta-harta ni untuk kita gunalah. Jadi simpanlah yang keperluan untuk sendiri. Cuma kena plan lah. Kita punya harta ni belanja apa yang sepatutnya. Belanjakan apa yang lebih dari sebagaimana firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah. So, plan, betul plan. InsyaAllah kalau ada lebih, beri pada orang lain. Sedekah pada orang lain. Derma. InsyaAllah. Jangan kedekut. Bila kita derma pula, itu harta di akhirat pula. Boleh simpankan di akhirat. Yang orang panggil saham akhirat. Saham akhirat. Ini ada ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah yang berbunyi, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana fayudha'ifahu lahu ad'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Yang bermaksud, siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah? Kena faham betul-betul. Siapa nak bagi pinjaman kepada Allah? Maksudnya, pinjaman yang kita derma, kita sedekah, kita infak lillahi ta'ala. Itu maksud pinjaman kepada Allah. Bukan Allah tak ada duit, tapi maksudnya kita untuk diri kita sendiri. Kita bagi untuk pahala akhirat. Itu maknanya pinjaman kepada Allah. Yakni menafkahkan hartanya di jalan Allah, maka Allah akan memperlipat gandakan pembayarannya dengan lipat ganda yang banyak. Allah SWT Maha Pemurah. Bagi satu, Allah balas lebih pada satu, banyak. Dan janganlah kamu takut kemiskinan semasa kamu membelanjakan, sebab Allah menyempitkan dan melapangkan rezeki kepada sesiapa yang dia kehendaki. So, jangan takut berbelanja, sebabnya Allah SWT telah menjamin. Dan sebenarnya semuanya adalah di tangan Allah SWT, sama ada menyempitkan atau melapangkan. So, kita sepatutnya as a Muslim, don't worry. Just berserah kepada Allah SWT. Dalam Al-Quran banyak menekankan bahawa semua isi alam telah dicipta oleh Allah untuk dinikmati oleh manusia agar manusia dapat hidup dalam keadaan sesuai dan munasabah. So, gunakanlah kehidupan dunia ini untuk kita hidup. Hidup dunia, maka gunakanlah dunia ini. Tetapi bersesuaian dengan syariat Islam lah, insya-Allah. Ada soalan setakat ni? Tak ada, Tak ada. Kita terus kepada apa lagi nak tahu tentang Muslim Professional. Saya sedang bincang tentang buku saya, Muslim Professional. Nak beli boleh hubungi saya di 019-356-4632.
Alhamdulillah. Kalau tak ada apa-apa soalan, saya ingat setakat itu dulu perkongsian kuliah kita pada malam ini yang bertajuk Muslim Professional. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. InsyaAllah, sesiapa yang nak beli buku saya Muslim Professional, boleh hubungi saya di 019564632. Ada soalan lagi apa-apa? Sebelum kita akhiri majlis pada hari ini, ataupun nak tambah lagi, nak tahu apa-apa lagi tentang Muslim Professional, tauladan daripada malaikat pun bekerja sebenarnya. Malaikat pun bekerja. Malaikat bekerja. Nabi-nabi pun bekerja. Dan alim ulama kita pun memang semuanya bekerja. Lillahi ta'ala. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.